Ringkasan artikel 1. Tema, keajaiban penciptaan manusia. Artikel itu bermula dengan petikan daripada Alexis Carrel, seorang pakar bedah Perancis yang memenangi hadiah Nobel daripada bukunya Man the Unknown, menekankan kerumitan manusia dari perspektif saintifik. Ia menggambarkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling bijak lagi kompleks dengan otak mengandungi lebih 1 triliun neuron. Walaupun kemajuan saintifik banyak tentang biologi manusia, emosi dan kerohanian masih tidak diketahui. Al-Quran dipersembahkan sebagai sumber unik yang menggambarkan tepat peringkat perkembangan embrio manusia. Diturunkan 1400 tahun lalu apabila pengetahuan tersebut tidak dapat diakses tanpa alat moden seperti mikroskop. 2. Ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Artikel itu memetik ayat-ayat dari Surah Al-Muminun 27-12 dan Surah Al-Hajj 22-5 yang memperincikan peringkat perkembangan janin. Dari tanah liat kepada titisan sperma, bekuan, segumpal daging, tulang, dan bentuk manusia yang berdaging. Penerangan ini dihujahkan untuk diselaraskan dengan embrio yang ditemui berabad-abad kemudian. Sperma pada tahun 1977, ovum pada tahun 1827, persenyawaan pada tahun 1975. Terminologi tepat Al-Quran dibentangkan sebagai bukti asal-usul ketuhanan kerana tiada manusia pada masa itu dapat mengetahui butiran ini. 3. Keajaiban linguistik. Perkataan alaq. Artikel itu menyelidiki Surah Al-Alaq 1-2. Bab pertama yang diturunkan memfokuskan pada perkataan alaq, dijemahkan sebagai gumpalan atau struktur seperti lintah. Dalam bahasa Arab, alaq mempunyai pelbagai makna, berpaut, darah beku, lintah, cinta, rezeki, yang dihujahkan secara menyeluruh menggambarkan ciri-ciri manusia, biologi, psikologi, sosial, dan ekonomi. Kekayaan linguistik dalam satu perkataan 3 huruf ini dibentangkan sebagai cabaran kepada kefasihan manusia, tidak boleh ditandingi oleh mana-mana teks lain. 4. Keajaiban berangka. Corak dalam Al-Quran. Sebahagian besar artikel itu meneroka corak berangka, terutama yang melibatkan nombor 16, 61 dan 22, dan perkataan Al-Nas melintasi pelbagai surah Al-Quran. Surah Al-Alaq, surah pertama yang diturunkan, ayat pertamanya mempunyai 18 huruf, dan huruf alif muncul sebanyak 61 kali. Nombor 61 ialah nombor perdana ke-16. Surah Al-Nas bab terakhir di mana alif muncul sebanyak 16 kali, dan perkataan Al-Nas adalah penting. Surah Al-Nas surah terakhir yang diturunkan dengan sambungan berangka ke-61 dan 16. Surah Al-Fatihah 1, perkataan Ihdina bimbinglah kami ialah perkataan ke-18 dalam Al-Quran dan susunan abjad hurufnya bersemaksuskan itu. Hurufnya berulang 22 kali dalam Al-Fatihah, sepadan dengan bilangan perkataan dalam surah Al-Alaq. Bab lain, Al-Baqarah, Al-Ahzab, Fusilat, Al-Kahf menunjukkan pola yang serupa di mana huruf Ihdina atau Iqra baca berjumlah 18 6 atau gandaan yang berkaitan, dan ayat selalunya mempunyai 18 perkataan, titik atau huruf. Pola-pola ini dikatakan sengaja, tepat dan hanya konsisten dengan ortografi Arab moden. Berkembang berabad-abad selepas wahyu Al-Quran, mencadangkan pandangan jauh ketuhanan. 5. Hujah untuk asal ilahi. Artikel itu menegaskan bahawa ketepatan saintifik Al-Quran, kedalaman linguistik, alaq, akad dan ketepatan berangka terdapat 72 tidak mungkin dihasilkan oleh Muhammad atau mana-mana manusia pada abad ke-7, memandangkan kekurangan alat saintifik dan celik huruf di Arab. Ia mencabar orang yang ragu-ragu untuk menjelaskan bagaimana corak sedemikian, terutamanya yang bergantung pada peraturan ortografik kemudian. Contohnya titik-titik huruf boleh direka bentuk tanpa pengetahuan ilahi. 6. Kesimpulan, artikel diakhiri dengan doa memohon petunjuk, menekankan peranan Al-Quran sebagai panduan ilahi. Ia memetik surah An-Nisa yang menyatakan bahawa Tuhan dan para malaikat memberi kesaksian kepada wahyu Al-Quran dengan menyatakan bahawa ayat ini mempunyai 61 huruf mengukuhkan tema berangka. Corak berangka diterangkan sebagai fakta yang menentukan, haik rakamiyah damiga, bukti yang meyakinkan tentang sifat keajaiban Al-Quran. Analisis struktur dan konteks. Konteks laman web. Artikel ini dihoskan di tapak web, mungkin Quranway, khusus untuk meneroka keajaiban Al-Quran. Pengaki termasuk pautan kepada siapa kami, peta tapak, dan terma dan syarat mencadangkan platform berstruktur untuk kandungan Islamik. Kehadiran pautan media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, WhatsApp,
dan ciri seperti maklum balas, langgan dan carian umum menunjukkan tapak interaktif berorientasikan pengguna yang bertujuan untuk melibatkan khalayak global. Metadata artikel, lawatan, pengarang, tarik dan pilihan navigasi. Sebelumnya, baca juga. Mencadangkan ia adalah sebahagian daripada perpustakaan kandungan yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh item menu, The Eternal Miracle, With God, Seal of the Prophets, The Chosen Ones, The Quran and Library of Truth, The Religion, bang. Khalayak yang dituju. Artikel itu menyasarkan pembaca yang berminat dengan apologetik Islam, khususnya mereka yang mencari hujah saintifik dan rasional untuk asal-usul ketuhanan Al-Quran. Ia merayu kepada kedua-dua orang Islam untuk menguatkan iman dan bukan Islam untuk mengajak muhasabah. Penggunaan rujukan saintifik, embriologi, karya Carroll dan analisis berangka mencadangkan matlamat untuk merapatkan iman dan sebab menarik minat pembaca terpelajar yang biasa dengan wacana saintifik. Jemiman, sumber dan kredibiliti. Sumber utama ialah Al-Quran, Madinah Mushaf, riwayat Hafs dengan peraturan ijaan moden yang penting untuk analisis berangka. Sumber sekunder termasuk leksikografi Arab klasik, Lisan al-Arab, Sarjana Islam Moden, Al-Zindani, Al-Najjar, dan Carroll's Man, The Unknown. Ini memberi kelebihan akademik walaupun analisis berangka kurang konvensional dan mungkin diperdebatkan untuk sifat tafsirannya. Pengarang, Dr. Ahmed Mohamed Zain Al-Manawi dipersembahkan sebagai seorang tokoh yang boleh dipercayai, walaupun tiada kelayakan khusus disediakan dalam teks. 10. Analisis berangka. Kekuatan dan kritikan. Kekuatan, corak berangka 11-6 sangat menarik. Terutamanya memandangkan ketekalannya merentas bab dan pergantungan pada ortografi moden. Tumpuan kepada Ihdina, Al-Nas dan Iqra mengaitkan analisis dengan tema teras Al-Quran, petunjuk ke wahyu. Kritikan, corak berangka boleh tertakluk kepada bias pengesahan di mana penyelidik memilih data yang sesuai dengan hipotesis, memfokus pada 16 dan 61. Pergantungan pada peraturan ejaan moden walaupun menarik menimbulkan persoalan sama ada ortografi terdahulu, ketiadaan titik atau huruf piawai akan menghasilkan hasil yang serupa. Bukan pakar mungkin mendapati analisis kompleks atau spekulatif tanpa pengesahan statistik yang ketat. Menangani elemen khusus 11. Pautan media sosial. Pautan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google+, WhatsApp adalah standard untuk tapak web untuk mempromosikan kandungan dan melibatkan pengguna. Mereka berkemungkinan menyambung ke halaman rasmi Quran Way, berkongsi artikel, video atau perbincangan tentang mukjizat Al-Quran. Google+ sudah lapuk, dihentikan pada 2019 mencadangkan antara muka tapak web mungkin belum dikemas kini sepenuhnya menjelang 2025. Atau artikel tersebut mengekalkan elemen lama. 12. Maklum balas dan langgan pilihan maklum balas. Membolehkan pengguna mengulas walaupun tiada ulasan ditunjukkan, membuat interaksi. Langgan mungkin merujuk kepada surat berita atau kemas kini kandungan, biasa bagi tapak web agama untuk mengekalkan penglibatan. Ciri-ciri ini sejajar dengan matlamat tapak untuk membina komuniti di sekitar pengajian Al-Quran. 11. Karian umum dan item menu. Fungsi kari umum mencadangkan pangkalan data artikel yang boleh dicari, meningkatkan akses pengguna kepada topik seperti Al-Quran dan sains atau Seal of the Prophet. Item menu mencerminkan kategori tematik menunjukkan penerokaan luas teologi Islam, nubuatan dan apologetik saintifik. 16. Kepentingan beradab 61 Jubi 2. Nombor-nombor adalah penting kepada hujah artikel. 16 dihubungkan dengan ayat pertama surah Al-Alaq 18 huruf, perkataan ke-14, Ihdina dan nombor perdana ke-16. Ia melambangkan permulaan wahyu pertama dan bimbingan. 61. Perdana ke-11 terikat dengan bilangan alif, jumlah abjad Ihdina dan bilangan huruf ayat. An-Nisa 95. Ia mewakili ketepatan dan susunan ilahi. Jumlah perkataan dalam surah Al-Alaq terikat dengan pengulangan huruf Ihdina dalam Al-Fatihah. Ia menghubungkan wahyu pertama dengan surah pembukaan Al-Quran. Nombor-nombor ini dibentangkan sebagai bukan kebetulan, walaupun kepentingannya adalah tafsiran dan berakar pada kanta metodologi tertentu. Respons kepada soalan tersirat. Input nampaknya menyediakan artikel tanpa soalan langsung, mungkin mengharapkan analisis, ringkasan atau pengesahan tuntutannya. Oleh kerana tiada soalan eksplisit yang dikemukakan, saya akan menganggap tujuannya adalah untuk memahami tujuan artikel, menilai hujahnya atau menjelaskan konteksnya. Berikut ialah respon ringkas yang menangani aspek ini.
Tujuan. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan asal-usul ketuhanan Al-Quran melalui ketepatan saintifiknya embriologi, kedalaman linguistik alaq, dan corak berangka 1861. Ia menggunakan ini untuk berhujah bahawa tiada, termasuk Muhammad, boleh menghasilkan teks sedemikian pada abad ke-7. Penilaian. Tuntutan saintifik sejajar dengan beberapa penemuan embriologi, walaupun tafsiran istilah Al-Quran mudghah diperdebatkan di kalangan ulama. Analisis linguistik alaq adalah menarik untuk julat semantiknya. Berakar dalam bahasa Arab klasik. Corak berangka adalah spekulatif yang menarik kerana ia bergantung pada data terpilih dan ortografi moden yang mungkin tidak mencerminkan skrip asal Al-Quran. Kekuatan artikel itu terletak pada pendekatan integratifnya, tetapi tuntutannya memerlukan penyelidikan yang berhati-hati. Konteks dilaksanakan pada platform Al-Quran yang didedikasikan untuk mukjizat Al-Quran. Artikel itu menyasarkan khalayak yang berorientasikan kepercayaan, memanfaatkan media sosial dan ciri interaktif untuk meluaskan jangkauannya. Rujukannya kepada Carroll dan embriologi menunjukkan usaha untuk melibatkan pembaca moden dan rasional. Al-Quran berdiri sebagai bukti abadi wahyu ilahi, sebuah kitab suci yang tak lekang oleh waktu. Kefasihan dan kebijaksanaan yang mendalam telah memikat hati dan fikiran selama berabad lamanya, menjadi sumber inspirasi yang tak terhingga. Sebagai keajaiban abadi, pengaruh Al-Quran melampaui batas waktu dan geografi, menyentuh setiap sudut dunia. Pesannya bergema di kalangan orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat, menyatukan mereka dalam keimanan. Struktur dan gaya Al-Quran dikarang dengan teliti, menunjukkan asal-usulnya yang ilahi dan keindahan bahasanya. Ajarannya menawarkan panduan dan ketenangan, menangani keadaan manusia dengan wawasan yang luar biasa, memberikan harapan dan kedamaian. Relevansi Al-Quran sama kuatnya hari ini seperti berabad-abad yang lalu, tetap menjadi pedoman hidup. Ajarannya tentang iman, moralitas, dan kerohanian memberikan kompas untuk menavigasi kerumitan hidup, membimbing kita dalam setiap langkah. Pesan universal Al-Quran berbicara kepada kemanusiaan bersama semua orang, tanpa memandang latar belakang. Ia menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan, dan usaha mencari ilmu, mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Pengaruh Al-Quran terhadap sejarah, budaya, dan peradaban tidak dapat disangkal, membentuk perjalanan pemikiran dan kemajuan manusia sepanjang masa. Quranway muncul sebagai platform digital inovatif yang menyelidiki permadani rumit Al-Quran. Platform ini menggunakan teknologi canggih untuk membuka rahsia di sebalik ayat-ayat Al-Quran. Misi Quranway adalah untuk menyediakan bukti berasaskan data yang menyokong asal-usul ilahi Al-Quran. Melalui analisis yang teliti dan penyelidikan yang komprehensif, Quranway bertujuan untuk menerangi sifat ajaib Al-Quran. Quranway menggunakan pendekatan multidisiplin, memanfaatkan bidang seperti linguistik, matematik, dan sejarah. Dengan menggabungkan disiplin ilmu ini, Quranway menawarkan pemahaman holistik tentang kerumitan Al-Quran. Antara muka platform yang mesra pengguna menjadikan kandungannya dapat diakses oleh khalayak global. Quranway berusaha untuk merapatkan jurang antara kesarjanaan tradisional dan teknologi moden, menjadikan kebijaksanaan Al-Quran dapat diakses oleh semua. Pengenalan buku ini menekankan konsep wahyu ilahi sebagai fenomena yang boleh diukur. Ia berpendapat bahawa Al-Quran sebagai firman Allah mempamerkan sifat-sifat unik yang boleh dianalisis secara empirikal. Penulis berpendapat bahawa sifat-sifat ini selalunya bersifat numerik atau linguistik, berfungsi sebagai bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Mereka mencadangkan bahawa corak ini bukanlah rawak tetapi merupakan ciri reka bentuk yang disengajakan. Pendekatan ini mencabar pemahaman tradisional tentang keajaiban dengan memperkenalkan lapisan analisis yang boleh diukur. Ia mencadangkan bahawa keajaiban Al-Quran bukan sekadar pengalaman subjektif tetapi realiti yang boleh ditunjukkan. Perspektif ini membuka jalan baharu untuk meneroka sifat ilahi Al-Quran. Ia menggalakkan pembaca untuk terlibat dengan teks pada tahap rohani dan intelektual. Bab 2 membincangkan tentang kepentingan nama Allah dalam Al-Quran, meneroka dimensi numerik dan linguistiknya. Penulis menekankan kekerap tepat kemunculan nama Allah menunjukkan susunan ilahi yang disengajakan. Mereka berpendapat bahawa penempatan nama Allah dalam teks Al-Quran bukanlah sewenang-wenangnya.
Sebaliknya, ia mengikuti sistem yang canggih yang menggariskan sifat dan tindakan Allah. Bab ini menggariskan keterkaitan aspek linguistik dan numerik Al-Quran. Ia menunjukkan bagaimana elemen yang kelihatan mudah seperti kiraan perkataan boleh mendedahkan lapisan makna yang lebih mendalam. Analisis nama Allah menunjukkan ketukangan teliti yang terbukti di seluruh Al-Quran. Ia mengajak pembaca untuk menghargai cara-cara halus di mana sifat-sifat Allah tertanam dalam teks. Bahagian 5 Ensiklopedia Al-Quran Digital, Khazanah Ilmu yang Tiada Tandingan. Buku ini memperkenalkan Ensiklopedia Al-Quran Digital, bukti kekuatan teknologi dalam membuka rahsia dan hikmah Al-Quran. Repositori digital ini mengandungi banyak maklumat tentang corak linguistik, numerik dan tafsiran Al-Quran. Ensiklopedia ini berfungsi sebagai sumber yang tidak ternilai untuk para sarjana, pelajar, dan sesiapa sahaja yang ingin memahami Al-Quran dengan lebih mendalam dan terperinci. Ia membolehkan pengguna meneroka struktur rumit Al-Quran dan mendedahkan hubungan tersembunyi dalam teks yang mungkin tidak disedari sebelum ini. Ensiklopedia Al-Quran Digital mewakili satu lonjakan besar kehadapan dalam kajian Al-Quran, membawa kita ke era baru penyelidikan. Ia mendemokrasikan akses kepada ilmu, menjadikan alatan penyelidikan yang canggih tersedia kepada khalayak yang lebih luas, tanpa mengira latar belakang. Format digital ensiklopedia membolehkan kemaskini dan penambahbaikan yang berterusan, memastikan relevansinya untuk generasi akan datang dan seterusnya. Platform ini berpotensi untuk merevolusikan cara kita mengkaji dan berinteraksi dengan Al-Quran, membuka pintu kepada penemuan baru. Bahagian 6 Permadani Arab menganyam sejarah dan bahasa. Bab 4 membincangkan konteks sejarah dan sosiolinguistik wahyu Al-Quran. Ia menekankan kepentingan bahasa Arab dalam memahami mesej Al-Quran. Bab ini meneroka bagaimana kefasihan dan keindahan linguistik Al-Quran memikat hati pendengar awalnya. Ia membincangkan peranan Al-Quran dalam menyeragamkan bahasa Arab dan membentuk tradisi sastranya. Bab ini menekankan bahawa menghargai nuansa linguistik Al-Quran adalah penting untuk memahami impak sepenuhnya. Ia berpendapat bahawa terjemahan walaupun berharga, tidak dapat menangkap sepenuhnya kekayaan dan kedalaman teks Arab asal. Bahagian ini menggariskan kepentingan mempelajari Al-Quran dalam bahasa asalnya. Ia menggalakkan pembaca untuk menyelidiki selok-belok tata bahasa dan kosakata Arab. Bahagian 7 menavigasi cabaran keajaiban numerik. Walaupun mengiktiraf nilai meneroka corak numerik dalam Al-Quran, buku ini juga mengakui kritikan yang berpotensi. Sesetengah sarjana berhati-hati agar tidak terlalu menekankan keajaiban numerik dengan alasan bahawa ia boleh membayangi aspek lain mesej Al-Quran. Terdapat risiko mengurangkan kedalaman rohani Al-Quran kepada persamaan matematik semata-mata. Pengkritik juga menekankan keperluan untuk metodologi yang ketat untuk mengelakkan tafsiran subjektif data numerik. Buku ini mengiktiraf kepentingan menangani kebimbangan ini untuk memastikan integriti bidang pengajian ini. Ia menekankan keperluan untuk ketelusan dalam kaedah dan tafsiran penyelidikan. Penulis menggalakkan dialog dan kerjasama ilmiah selanjutnya untuk memperhalusi metodologi dan menangani potensi bias. Bahagian 8 ke arah pemahaman holistik, cadangan untuk penyelidikan masa depan. Buku ini diakhiri dengan cadangan untuk meningkatkan kajian tentang corak numerik dan linguistik dalam Al-Quran. Ia menyeru kepada ketelusan metodologi yang lebih besar, memastikan bahawa dapatan penyelidikan boleh direplikasi dan terbuka kepada penelitian. Penulis menganjurkan kerjasama antara disiplin, menghimpunkan pakar dari pelbagai bidang untuk menyediakan analisis yang lebih komprehensif. Mereka juga menekankan keperluan untuk interaktiviti digital yang dipertingkatkan, menggunakan teknologi untuk mewujudkan platform yang menarik dan boleh diakses untuk penyelidikan Al-Quran. Buku ini membayangkan masa depan di mana teknologi dan kesarjanaan tradisional bersatu untuk membuka rahsia Al-Quran. Ia menggalakkan pembaca untuk mendekati Al-Quran dengan iman dan akal, perangkul di bawah ramai sedang ditanjui. Bahagian 9 seruan untuk refleksi dan perenungan. Akhirnya, buku ini menekankan bahawa mesej utama Al-Quran adalah seruan untuk merenungkan tanda-tandanya dan merenungkan kebijaksanaannya. Ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam dan memahami makna yang tersembunyi di sebalik setiap ayat.
Ia mengingatkan pembaca bahawa Al-Quran sendiri menggalakkan pencarian ilmu dan merenungkan keajaiban ciptaan. Setiap ayat adalah pintu kepada pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, dan kapal-kapal yang belayar di lautan dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua ini adalah tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, terdapat tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Setiap elemen alam ini mengingatkan kita akan keagungan dan kebijaksanaan Pencipta. Buku ini menggalakkan pembaca untuk mendekati Al-Quran dengan rendah hati dan hati yang terbuka, bersedia menerima hikmah dan panduan yang terkandung di dalamnya. Mencari panduan dan pencerahan daripada mesej ilahinya. Setiap ayat adalah cahaya yang menerangi jalan kita dalam kehidupan. Ia mengingatkan kita bahawa keajaiban Al-Quran bukan sekadar rasa ingin tahu intelektual, tetapi petunjuk yang menunjukkan kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang Pencipta kita dan tempat kita di alam semesta ini. Dengan merenungkan ayat-ayatnya, light will sweep to Kedah Ronyet, unbuilt.